Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan saja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 6691187. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya telah KLUB jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Selamat tengah malam DJ Casey dan juga para pendengar Radio Ria 897. Nama saya Adilina. Saya ingin berkongsi peristiwa yang ingin diketengahkan ini berlaku lebih kurang 5 tahun yang lalu. Bayangkan para pendengar, dalam kiriman Adelina, beliau memberitahu sesuatu yang ada dalam rumah. Katanya rumah saya telah pun hantar barang oleh seseorang. Dan saya serta ibu serta suami, 2 orang anak diganggu Casey. Setiap hari, setiap malam. Macam-macam pakar kita dah panggil. Tapi bayangkan para pendengar Misteri Jam 12. Kata Adelina, pakar datang. Pakar halau ataupun tangkap makhluk-makhluk yang berkeliaran dalam rumah. Dia dapat tahu, lihat beberapa hari dia akan hantar balik. Sebab apa Casey? Sebelum saya teruskan, apakah mungkin gangguan yang ada dalam rumah saya? Katanya Adelina, sebab bila dihantar, pada waktu-waktu tertentu, bendanya akan pulang, berjumpa dengan tuan. Tapi, bila sampai waktunya, dia tak balik jumpa tuan. Tuan akan tercari-cari. Dari situlah bila tuan menyeru, tuannya dah tahu yang dia sudah ditangkap ataupun sudah dihapuskan oleh pakar-pakar yang saya undang. Lama-kelamaan dihantar. Satu, makin lama makin banyak. Pakar pun mengatakan ada juga memberitahu saya jalan yang terbaik pindah rumah. Macam mana nak pindah Casey? Ada masalah-masalah yang susah saya nak sebutkan. Tentang masalah keuangan dan sebagainya. Antara perkara, bayangkan saya dengan suami ini sedang tidur dalam bilik. Gelap. Tidak, lampu tidak dibuka. Bila saya tersadar pada waktu malam, kerana panas, sedangkan kami buka kipas. Panas sangat. Jadi saya bangun, saya buka mata dalam keadaan saya baring, saya terpandang sebelah atas siling rumah saya. Bayangkan Casey, ada perempuan rambut panjang mengurai. Badannya seolah-olah lekat dekat atas siling, tangannya membuka, kakinya terbuka kangkang seperti setajam dia buat. Keadaannya, rambut panjang mengurai, mata terbeliak sedang tengok saya. Sekarang Casey, saya nak tanya, kalau Casey nampak, apa Casey buat? Saya nak terpekik tapi saya tahan. Abang, bangun bang. Apalah, ada apa ni? Bang, tolong saya bang. Abang buka lampu boleh tak bang?
Ha? Awak buka lah, saya tidur ngantuk ni. Takkan buka lampu pun nak suruh saya. Abang, saya minta abang tolong ni kali je bang. Tolonglah bang. Bukakan lampu bilik boleh bang. Tolonglah bang. Saya minta tolonglah bang. Akhirnya, setelah merayu pada suami, berbisik pada dia, takut anak-anak terbangun. Suami saya bangun. Bangun turun dari katil, saya masih takut nak pandang ke atas. Suami buka lampu. Kemudian suami nak jalan ke atas katil. Bang nanti, bang nanti. Abang tengok bang dekat atas siling ni ada cicak tak? Suami saya tahu yang saya ni takut cicak. Ya Allah, pasal cicak rupanya. Tak ada apa-apa lah. Saya dengan perlahan-lahan Kisi mendongak ke atas. Susuk tubuh wanita yang lekat pada dinding pada siling rumah tidak kelihatan pada malam itu. Dan Kisi, dalam rumah saya Kisi, anak saya menangis-nangis ketakutan. Sebab apa? Dia sedang tidur dengan abangnya dalam bilik yang sama. Dia menangis. Katanya nampak makhluk sedang berdiri berbungkus putih. Benda apa tu Kisi kalau bukan pocong? Jadi Kisi itulah. Satu kita halau, lain dihantar. Hantar menakutkan keluarga kami. Sampaikan saya dengan suami sering bergaduh, hidup rumah tangga tidak aman, dan kalau boleh kami semua tak nak balik rumah. Suami lebih senang duduk di luar, saya lebih senang keluar rumah, anak-anak pun tak nak balik sebab takut. Pendengar Ria 897, pengalaman yang dikatakan itu berterusan. Sampailah pada suatu hari, apabila mungkin, bak kata orang saudara pendengar Ria, rezeki yang nak diberikan oleh Allah semua dah tertulis. Saya mendapat surat di peti surat rumah saya. Bila buka, blok kami telah pun dipilih untuk dijadikan on blok. Ini bermakna saya disuruh pindah. Saya bersyukur Kisi. Suami pun ketika itu dah tahu. Suami pun dah pernah kena ganggu dalam rumah, dengar macam-macam, nampak terlibat dan sebagainya. Bila tunjuk surat pada suami, suami dengan saya bersyukur sangat-sangat. Akhirnya kami dapat berpindah. Dan bayangkan, alamat rumah baru tidak semua kawan saya beritahu. Sebab takut Kisi. Takut ada gunting dalam lipatan. Itulah yang berbahaya. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman-pengalaman anda di FM 897. Setiap kisah yang anda dengar hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kisah tadi daripada Adelina, ya, Putri Adelina yang berkongsi peristiwa tentang ada mungkinlah antara ramai-ramai kawan ada seorang rakan mungkin. Saya tidak pasti sebenarnya, dan bayangkan dihantar, lepas dia keluarkan hantar lagi. Bukan senang, bukan senang. Tapi ada satu kerja yang susah. Tapi saya rasa mungkin doa Adelina dan suami telah pun terjawab apabila rumah anda tu dipilih untuk dijadikan on block. Wah, jadi memang baik sangatlah. Baik, kita teruskan dengan kiriman-kiriman pendengar yang lain dalam rancangan MJ12. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Berikut ini kisah pengalaman yang diceritakan berlaku pada seorang kawan, ya. Katanya Ijam, Ijam kata, "Hai Kisi, hello. Saya ingin berkongsi pengalaman. Kisah yang saya alami ini berlaku di sebuah kawasan yang dipanggil Woodland Waterfront." Rakan MJ12, kata Ijam, saya dengan teman-teman sebenarnya dah berjanji nak ke Woodland Waterfront. Kami nak ke sana untuk memancing. Tempat baru lagi sih waktu itu. Jadi saya yang sampai dulu. Saya menunggang motosikal. Saya sampai betul-betul tempat ujung berdekatan dengan jeti tempat orang memancing. Jadi bila saya sampai, saya telefon rakan-rakan yang lain, ada yang belum keluar rumah pun.
Saya marah Kisi, janji jam berapa. Tapi tak sampai-sampai, saya yang sampai dulu. Lihat beberapa meter dari mana tempat saya letak motosikal, ada kenderaan warna putih. Jadi dalam kenderaan tu saya nampak ada perempuan sedang duduk di tempat duduk belakang. Ialah seorang wanita. Saya pasti yakin seorang wanita. Walaupun kenderaan itu tingkapnya agak gelap, tapi saya rasa saya nampak ada perempuan di dalam tempat duduk belakang. Saya pun nyalakan sebatang rokok sambil menunggu kawan saya. Saya pun mengembuskanlah rokok ni. Sedang saya duduk ni, kemudian saya tengok kiri, saya tengok kanan. Kereta ni enjin tak hidup, tingkap 4-4 tutup. Tak lemas wanita ni duduk dekat belakang. Jadi pendengar Ria, ini diceritakan oleh Ijam kepada saya melalui kiriman email. Ijam pun katanya saya pun ada tahu sesuatu lah. Saya bukan nak cakap saya pandai, tapi ada sedikit yang saya belajar. Saya ni seorang katanya penggiat seni silat di salah sebuah masyarakat, kelab masyarakat di Singapura. Sedang saya isap rokok ni, saya teringat sesuatu. Saya baca Kisi, baca sesuatu yang tak nak saya kongsi dengan Kisi dan juga pendengar Ria. Katanya Ijam, saya dah baca dengan asap rokok saya sembuh. Saya hembus ke arah kereta tersebut sambil saya tunjuk jari. Rakanan MJ12. Terus benda tu pusing tengok saya dan tenung saya dari jauh. Sudah saya sangka ini bukan orang tempat belakang. Kisi mana dia tahu Kisi saya tiup asap ke arah dia dan saya nak tengah ke dia. Dia pusing tengok ke arah saya macam marah Kisi. Yalah Kisi, jadi apa yang berlaku, saya pun dah tak nak lagi berterusan duduk depan kenderaan tersebut. Saya angkat kaki saya jalan. Kisi pendengar Ria 897, dipendekkan cerita, selepas beberapa minit kawan saya pun sampai, kami mula memancing. Dan bayangkan Kisi, setiap kali memancing dapat ikan kami kepalanya tanggal, hanya dapat badan saja. Joran saya lah yang kena, kawan saya semua okey. Setiap kali saya dapatlah, memang tak banyak pun, dalam 3-4 ekor ikan lah saya dapat. Bila tarik je semangat ni Kisi, tarik mata kail tu naik ke atas, dapat kenapa kepala ikan ni tanggal? Saya rasa mungkin makhluk tu tidak berpuas hati dengan saya sebab saya mengganggu dia, menyergah dia yang sedang duduk tak ganggu orang. Jadi dia telah pun mengganggu tangkapan saya. Kemudian saya berhenti dari memancing, hanya kawan-kawan saya yang terus memancing. Tapi saya bersyukur benda itu tidak ikut saya pulang. Yalah Kisi, kalau ikut saya pulang, dah kira satu lagi masalah yang harus saya tangani. Terima kasih. Selamat tengah malam. Peminat setia Misteri Jam 12 Ijam. Pengalaman yang berlaku di Woodlands Waterfront. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Okey, tadi kisah daripada rakan kita berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan, ya. Dah, itu dah pengalaman. Anda bayangkanlah, orang tu tak kacau, kau kacau dia. Kadang kena nak step pula, nak step. Adalah belajar sesuatu kan, bila dah belajar tu, aku rasa ni time aku boleh cuba. Tu hari Tok Guru pun ada ajar. Okey. Okay. Pusing. Dia pusing tengok goyang, terus bangun Bak kata pepatah Melayu, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan nak diduga. Sebab kita tak tahu apa yang dia boleh lakukan pada kita tau. Kalau dia main dalam, habis makan dalam dia kena. Jadi berhati-hatilah, jangan kita bermain dengan api. Kita terus dengan pemanggil kita sebentar nanti. Sekarang ini saya akan bacakan kiriman SMS yang saya terima dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda, kisah misteri, dihantarkan ke talian 1460 72346.
ini kisah yang diceritakan oleh seorang rakan kita dan namanya Hasna, ya, Kak Hasna. Katanya Kak Hasna, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kakak ingin ketengahkan peristiwa ini berlaku pada waktu asar. Waktu itu kakak di rumah kakak, yaitu yang terletak di kawasan Lorong Buangkok. Hanya kakak seorang dalam rumah. Suami bertugas, anak-anak keluar. Jadi sekitar waktu petang pukul 4 lebih sedang solat. Jadi bayangkan, pada waktu petang-petang hari pun boleh rasa sesuatu seperti ada dalam rumah. Kakak sedang duduk solat. Bila habis rakaat yang terakhir ni, selepas tahiyat, kakaklah beri salam kiri dan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, katanya Kak Hasna dalam kiriman SMS beliau kirimkan kepada saya. Jadi Kak Hasna menceritakan, bila kakak sedang tulis sebelah kiri ini, kakak rasa nampak tau Kisi, walaupun tak nampak orang, tapi rasa macam ada kelibat orang lalu di ruang tamu masuk dapur. Petang-petang hari, tak akan fikir bukan-bukan, kakak fikirkan anak kakak dah balik. Bukan suami lah, sebab suami bertugas dan akan balik sekitar pukul 7 lebih malam. Jadi rasakan anak dah balik. Anak kakak lah bernama Hairul. Kakak pun bangun, katanya Kak Hasna kata, kakak pun bangun, lipatlah telekung, lipat sejadah, kakak letak tempat tu, kakak duduk atas katil sekejap. Jadi duduk atas katil, kakak pun panggil, Hairul, Hairul. Anak tidak menyaut. Hairul. Kakak panggil anak satu lagi ni, Maya, Maya. Maya pun tak menyaut. Hairul dengan Maya tak di rumah. Mustahil. Tadi bila beri salam, nampak terlibat orang jalan ruang tamu masuk dapur. Bangun, keluar dari bilik, jalan tengok, pintu dikunci. Pintu besi dikunci, pintu kayu pun ditutup. Siapa balik pula ni? Kalau anak kakak balik, memang resi. Hari-hari nak kena ngomel suruh tutup pintu. Masuk dapur, tengok dapur tak ada orang. Masuk tandas dapur tak ada orang. Masuk bilik anak dua-dua tak ada orang. Ya Allah Kisi, berdegup jantung ni. Ya Allah, siapa pula yang perasan tadi? Tak apa lagi sih. Jadi kakak terus duduk di ruang tamu, buka pintu semua, buka TV sambil tunggu anak pulang. Dan benar-benar Kisi, anak kakak juga dua-duanya baru pulang. Lebih kurang sejam selepas kakak rasakan penampakan tersebut dalam rumah. Mungkin agaknya itu adalah penunggu rumah. Mungkin ada setiap rumah ini dikatakan ada penunggu-penunggu tertentu. Ada yang akan tunjukkan dirinya, kadangkala ada juga yang akan terus tersembunyi, hanya dapat rasakan sesuatu yang menakutkan. Itulah pengalaman daripada Kak Hasna. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam. Kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran ini dan terima kasih kerana memilih kami sebagai stesen hiburan anda yang berada di Brunei Darussalam. Ya, Auda semua, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin dah pun masuk 4 Syawal 1433 Hijrah. Apa khabar semua Auda? Baik, kita terus dengan pendengar kita yang pertama pada tengah malam ini. Halo, selamat tengah malam. Halo, selamat tengah malam. Hai, siapa bercakap ni? Zul sini Abang Gizi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Zul, panggilan dari mana Zul? Daripada Amukip. Zul, pengalaman Zul tentang apa ni? Okey, pengalaman saya terjadi dalam bulan puasa. Baru dalam 2 minggu lepas. Di mana saya dan rakan-rakan pergi ke seberang tambak lah untuk kita orang tu shopping untuk Hari Raya kan. Zul, ni Zul mana ni?
Zul mana? AKA Zudevil. Kan aku dengar suara saya kenal Zudevil ni. Zudevil lah cakap tu. Serang nama Zudevil. Senang kenal lah. Okey. Jadi Zul lah, pengalaman anda dengan rakan-rakan berbelanja lah di seberang. Ya saya. Jadi ini bila berlaku ni? Agak 2 minggu lepas. Sebelum tengah bulan puasa lah. Jadi kami pun pergi kemudian kita shopping di Pandan lah. Kemudian dalam perjalanan pulang tu agak dalam 1 lebih 2 pagi lah. Jadi bila dalam perjalanan pulang tu, kawan saya ni yang sedang memandu ni, Zaini lah nama dia. Dia ingin mengisi minyak lah. Kemudian kita dah isi minyak semua macam biasa. Nak pulang tu, kata kawan saya, lah marilah kita isap sebatang rokok lah sebelum kita pulang ke Singapura kan. Jadi kita pun tak tahu, kita tak fikir apa lah bang isi. Kita isi minyak semua. Kemudian kita keluar sikit tu sebelum ke main road tu kan. Dan kita duduk, kita just park by the side. Yang lelaki ni, kita pergi 2 lelaki 2 wanita. Ni saya dan kawan saya si Zami ni tengah duduk kat curb tengah isap rokok. Yang wanita pula sedang dirilah tunggukan kita isap rokok kan. Kemudian yang peliknya, bila kita duduk kat situ, yang dan belakang kawasan pam minyak ni agak gelap. Agak gelap. Tapi yang main road ni banyak kereta lah yang lalu. Tapi dalam yang sedang pam kereta pada masa tu hanya kita je lah, dan juga pam attendant ada di situ. Kemudian kita tengah duduk tengah isap rokok Kemudian kira kan di seberang jalan, yang kereta yang menuju kita tu untuk on the other side of the road, ada apa ni, mula-mula pada mulanya yang apa ni, jalan raya di just in front of us lah. Horn kita tahu bang isi. Horn, jadi kita kata orang tu orang Malaysia lah, kita tu horn kita, mereka keluarkan kepala semua tau, macam just horn. Terus kita macam kenapa mereka horn Jadi kata kawan yang wanita sini, mungkin orang horn saya sajalah nak kata-kata kita kan. Kita pun macam lah, tak kisahlah. Kemudian berapa minit kemudian, on the other side of the road pula datang mereka menaiki motor. Kemudian perlahankan motor mereka dan horn kita pula. Terus kita macam apa pasal Lepas tu kawan saya si Zami ni, mungkin dia nak kacau kita lah, ataupun nak kacau the ladies lah kan, kawan-kawan wanita saya. Okey lah, mungkin lah Kemudian saya terfikir, saya katakan pada mereka, tak mungkin lah kalau dia nak kacau perempuan-perempuan ni, kat belakang dia tu, yang passenger dia tu ataupun pillion dia tu adalah seorang wanita, mungkin teman wanita pula. Tapi jadi kalau diorang nak kacau kita pun, yang ada wanita ni, takkan lah kan. Kita macam terus kawan saya ni, si Zaini ni, beliau ni kata orang tu ada kelebihan untuk melihat lah. Baru yang beliau ni perasan, beliau melihat sekeliling. Kemudian terus kata orang dia cakap pun jalan tak sedap lah, malap-malap tu ada kita kawan ni. Terus kita pun jalan lah. Kemudian dia diam tau bang, dia diam. Sebelumnya dia memang ceria lah, kata orang ceria Terus dia diam. Terus kita pun yang lain pun tak nak tanya apa-apa kan. Kemudian dah sampai Singapura, barulah kita tanya. Itu beliau cakap lah, yang beliau ni bila mulanya beliau tak lihat kawasan sekeliling lah. Kemudian bila dah bagi kata orang tu signal tu kan, terus baru dia cakap yang dia lihat seorang wanita, dia ternampak seorang wanita, kelibat seorang wanita macam sedang berdiri di belakang pam minyak tu, di bawah satu pokok kelapa tu lah, dengan mendukung seorang, macam terlihat mendukung seorang bayi. Kemudian esoknya saya masuk tak, tapi dengan keluarga saya kan, siang hari. Kemudian kita pun lalu juga nak ke Pandan kan, lalu di depan pam minyak tu. So saya tanya abang saya, tahu tak sejarah tentang kawasan tu, dan beliau pula katakan yang dahulunya kawasan tu adalah kawasan kubur. Jadi memang kata orang tu memang seram lah. Siapa kata kan, bulan puasa tak ada kan, jadi kat di bulan puasa. Itulah ceritanya Abang Gizi. Terima kasih Padang dan Zuldevil, selamat Hari Raya. Selamat Raya Abang Gizi. Terima kasih kembali. Baik, teruskan pengalaman anda. Lawan Zuldevil kata terganggu pada bulan Ramadan.
di seberang tambak bila nak pulang ke Singapura. Saudara, saya akan berehat seketika. Kita akan kembali dengan lebih banyak kisah dari anda semua. Dan ini ada SMS yang ingin saya sempurnakan. Satu kiriman yang saya terima daripada seorang rakan pendengar yang katanya daripada Afizul. Kata Afizul, apa khabar KC? Kabar baik. Saya ingin bercerita pengalaman saya. Mohon maaf kepada para pendengar, juga pada KC kalau cerita saya tak seram macam cerita yang pernah diceritakan. Tapi saya nak kongsilah, dan ini pertama kali saya kirimkan. Harap maklum, terima kasih. Jangan takut Afizul, tak kisah. Janji yang penting sekali anda ingin berkongsilah pengalaman. Benar atau tidak, tak apa. Ini hanya satu hiburan saja. Afizul kata, saya beberapa kali pernah tahun ini, kata beliau, menemani nenek saya pergi berubat. Sebabnya ibu saya dengan bapa saya masing-masing bekerja, dan lazimnya bila saya balik sekolah sekitar jam 2 lebih petang, saya akan balik rumah dan kemudian saya akan makan, dan ini akan minta saya tolonglah temankan dia pergi berubat. Nenek saya ini memang tak kuat jalan, jadi perlu dibantu. Saya pun temankan nenek, dan beberapa kali bila nenek ajak pergi berubat, saya macam rasa tak sedap hati. Yang pertama, nenek akan datang rumah seorang pakcik ni, di mana rumahnya memang gelap dan bau kemenyan yang memang kuat. Diri depan pintu rumah dah boleh bau KC. Bila dia buka pintu rumah, lebih kuat baunya dapat saya rasakan di depan pintu rumah pakcik tersebut. Jadi dengar Ria 897, Hafizul meneruskan kisahnya. Apa yang berlaku, bila nenek berubat ni, isterinya ada dalam rumah lah. Jadi isterinya yang membantu lelaki tersebut lah. Nenek saya akan duduk di sofa, saya duduk agak jauh daripada nenek lah, sebab ada dua bahagian ruang kan. Saya duduk di ruang tempat menonton TV, nenek saya duduk di satu ruang di belakang saya. Jadi saya ni, yalah, kalau toleh belakang 3-4 kali, nanti orang ingatkan apa. Saya hanya dapat lihat daripada refleksi cermin. Depan saya ada televisyen, dari televisyen itulah nampak reflection apa yang nenek pakcik tukang ubat dan isterinya sedang lakukan. Mereka akan baca macam-macam kisah, macam-macam menterah dia baca, dan kemudian katanya Hafizul, kemudian bau digunakan bau kemenyan, dan saya nampak macam ada sesuatu yang digunakan, tapi tak pasti sebab saya hanya nampak daripada kaca cermin televisyen itu saja yang berlaku di belakang saya. Yang paling menakutkan sangat-sangat, KC dan pendengar Ria 897, bila isteri kepada tukang ubat tu berdiri, dia jalan pergi ke dapur, kemudian dia cakap, "Sini, cepat, sini, sini." Dia macam marah sesuatu. Pada mulanya saya fikirkan dia marah nenek saya. Saya terkejutlah, Hafizul kata. Saya toleh belakang, nenek saya sedang duduk dekat atas lantai tu. Jadi depan nenek saya ni ada satu besin besar tempat nenek saya muntah. Jadi bila saya tengok suaminya sedang baca sesuatu berdiri belakang nenek, si isterinya pula sedang sini cakap dengan sesuatu yang saya tak nampak, suruh masuk dapur. Saya rasa pelik tau. Jadi saya pun rasa meremang. Kemudian KC, bayangkan saya sedang duduk ni, saya sedang tengok kiri. Dekat kiri itu ada pintu dapur. Isteri kepada tukang ubat sedang berdiri di pintu dapur sambil memanggil, "Sini, sini, sini." Tak tahulah dia panggil apa benda. Kemudian dia tengok saya, terus KC dengan segera dia lari dekat saya. Dia pegang tangan saya, dia baca sesuatu dan dia seolah-olah dia hembus ke hadapan. Nama siapa nama? Hafizul, cik. Hafizul jangan duduk sini, Hafizul duduk sana. Hafizul jangan tengok boleh. Tutup mata ataupun tengok lain. Saya diri luar boleh, cik? Okey, boleh. Nanti dah habis, makcik panggil. Dia tak kasih saya duduk dalam rumah, KC. Ada baik saya keluar. Saya keluar, KC. Dia buka pintu, berdiri di luar, meremang bulu rumah saya, KC. Saya tak tahu apa berlaku dengan nenek. Saya turun ke bawah, tunggu dekat kolong blok. Beberapa minit, nenek saya turun. "Zul, kita balik, jom." Jadi KC, pendengar dia, itu antara satu lawatan ke rumah tukang ubat yang menyeramkan. Yang lain semua adalah perubatan biasa. Bila datang nenek diberi air minum, tapi saya tak tahu sebenarnya apakah penyakit yang dialami oleh nenek. Terima kasih. Selamat tengah malam, KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, energi 12 hanya
satu hiburan. Okey saudara, saya akan berehat seketika. MJ12 akan kembali sebentar nanti. Lebih banyak panggilan akan saya jawab. Terima kasih yang ada di Facebook Ria 897. Terima kasih juga yang ada di Facebook DJ KC yang telah pun mungkin berikan komen, pendapat, pandangan anda. Yang ada di Facebook Ria, terima kasih kerana sudah berkongsi gambar-gambar anda beraya bersama dengan kami di sini. Terima kasih saya ucapkan. Dan pastinya juga yang ada di Facebook DJ KC juga ingin mengucapkan terima kasih yang juga telah pun berikan komen kepada satu audio yang saya muat naikkan di Facebook saya tentang tiru gaya suara. Terima kasihlah atas komen-komen anda. Baik, saya akan teruskan macam-macam kisah. Tadi Hafizul bayangkan seorang cucu menemani nenek. Bayangkan seram tapi bukan tiap hari lah. Mungkin ada hari-hari tertentu nenek minta temankan, cucu teman. Nenek pun tak kuat jalan kan. Nenek pergi berubat tu, Hafizul duduk nak tengok belakang, takut orang cakap kipu pula. Jadi bila sedang berubat tu lah, tiba-tiba dia panggil sini. Mungkin benda tu nak menyerang Hafizul. Sempat pula isteri pada tukang ubat tu lari ke arah Hafizul, pegang tangan Hafizul dan sembuh. Macam marah lah. Dan kata Hafizul, awak jangan tengok, awak duduk luar pun ada baik lah. Jadi satu kisah yang mungkin benar, tidak, entahlah. Tapi ingat, MJ12 Misteri Jam 12 hanya hiburan. Jangan terlalu kita taksub dan percaya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para pendengar Ria yang telah pun mendapatkan DVD MJ12 Kronik. Kerana walaupun ada cetak rompak yang berlaku, cetak rompak. Jadi dengan sokongan anda yang ingin menyokong karya hasil anak-anak Singapura seperti kami dari Ria, rakan-rakan Rafat Amza, Khairuddin Samsudin, telah pun semua habis, laris, dijual, sold out lah. Terima kasih diucapkan. Tanpa sokongan anda pastinya kita tak akan lawan lanun cetak rompak ni. Terima kasih. Dan dalam perancangan sebenarnya kami cuba tengok waktu yang sesuai untuk buat DVD MJ12 Kronik bahagian 2. Ada yang kata minta cerita lebih. Anda mungkin boleh beri pendapat pandangan anda lah di Facebook. Yang mana saya tengok boleh saya ketengahkan. Saya akan beritahulah pada Cik Hasan Sali, bos saya, pada Rafat Amza, juga pada Khairuddin Samsudin. Ini sebuah lagu untuk anda yang saya cipta, saya gubah, dinyanyikan oleh Akmal dan juga Idris dari Eksklusif. Juga sebuah track yang dimuatkan dalam DVD MJ12 Kronik, lagu yang diberi nama Memujamu. Terima kasih.
bersama anda. Baik, pendengar 897, terima kasih kerana sedang bersama dengan saya dalam rancangan nombor 1 di Ria Misteri jam 12. Dan mungkin boleh saya katakan hujung tahun lepas, awal tahun 2012 telah pun berlangsungnya satu konsert di mana yang merupakan konsert yang telah pun habis dijual tiketnya. Lebih kurang 6,000 para peminat MG12 telah pun membanjiri di Fort Canning untuk konsert tersebut. Tapi malangnya ada beberapa mungkin kejutan yang berlaku pada konsert tersebut. Dan biasalah kita pun tidak di Ria ini tidak menjangkakan seramai 6,000. Sebabnya memang dirancang untuk cetak tiket sebanyak 4,000, tapi sampai 6,000 datang. Ini pun dicetak lebih banyak atas permintaan ramai yang kata nak datang dan mungkin tidaklah ketahui tentang mungkin apa yang patut dijangkakan. Jadi tahun ini nak tanya kepada anda, adakah anda ingin sekali lagi satu acara, tapi lainlah, bukan konsert, tapi mungkin ada menonton filem seram ke di penghujung tahun ini, menonton filem seram beramai-ramai lah. Jadi filem ni mungkin boleh dijadikan sebagai MG12 Chronic the Movie pula. Wah, kalau anda mungkin anda setuju, jadi kita akan tonton wayang lah. Bila sebelum tonton wayang tu anda akan dihiburkan ke, dengan tak tahulah tengok macam mana lah. Ini dalam perancangan. Dan bila nak tengok tonton wayang di luar ni susah sikit. Sebab biasalah kita kalau film-film Melayu ni susah sikit nak jual dengan syarikat-syarikat tempatan je lah. Jadi terpaksalah kita buat tempat wayang sendiri. Dan nak kena cari tempat yang sesuai. Kalau Fort Canning tu tempat terbuka tu mungkin ada susah sikit lah. Dan nak cari tempat di luar pun harus boleh menampung ramai, sebab pastinya ramai juga ingin bersama kan. Jadi bagaimana kalau setuju boleh buat MG12 Chronic the Movie untuk ramai-ramai
ramai seronok betul lah. Saya suka tahun lepas sebab ramai yang datang juga dengan berpakaian kena dengan tema Misteri Jam 12. Ada yang macam Pontianak, tengok pun seram. Ada yang macam pocong, ada juga yang macam apa ni, yang sekali pandang macam Dragon Ball, naga, berkepala naga. Wah, ada juga yang macam apa, Addams Family, yang macam tuyul pun ada. Jadi mungkin tahun ini apakah saranan anda, dan kita tengoklah mana yang dimampui, kita akan cuba lakukan yang terbaik untuk anda semua. Dan apa juga terima kasih kerana menyokong rancangan ini dan masih tetap kekal nombor 1 di Ria 897 FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan teruskan dan tengoklah dalam masa terdekat ini saya akan cuba luangkan sedikit masa. Bukan sekarang dalam perancangan untuk saya kunjungi tempat-tempat yang dikatakan berantai di Singapura. Nantilah satu hari nanti pada malam-malam tertentu saya akan keluar dan buat MJ12 di luar studio Ria 897. Wah, ini satu perkara yang cukup menarik lah. Tapi tengoklah dalam perancangan sedang minta izin daripada bos saya. Kalau bos kata okey, kasi green light, go, saya akan cubalah pilih tempat-tempat. Sejauh ini dah pergi beberapa kawasan dan biasalah kalau MJ12 di luar ni memakan masa untuk bergerak sana sini. Jadi ada anggaplah ia sebagai satu rancangan yang lain daripada hari-hari lain. Jadi kena macam tu. Jadi jangan MJ12 di luar konti pun nak kisah dia sama banyak macam MJ12 biasa kan. Baik, kita sekarang ke hujung talian. Anda boleh hubungi saya segera di 669111897. Dan sebelum tu jangan ke mana-mana. Ini kisah yang diceritakan oleh seorang pendengar dari seberang tambak. Dan bayangkan saudara, dalam kiriman email yang saya terima tentang sebuah rumah kampung, rakan kita ni ada emailkan saya nama kampungnya, tapi dia kata ini untuk KC saja, saya mohon maaf, dan bukan untuk pendengar lain tahu sebab saya tak nak mengaibkan keluarga di kampung tersebut. Jadi tolonglah KC. Baiklah, saya tak akan ceritakan nama yang disebutkan pun, saya tak akan baca, saya gunakan nama yang lain. Kisah tentang ada sebuah kampung ni, perkampungan di seberang tambak di Malaysia khususnya. Jadi sebelah rumah kakak ni, rumah jirannya. Bayangkan pendengar, seorang anak gadis yang di mana ibunya merahsiakan sebab malu sangat anaknya hamil sebelum berumah tangga, sebelum menikah. Jadi anaknya hamil. Jadi kehamilan anaknya itu telah pun kehamilan anaknya itu dirahsiakan. Anaknya setelah ibunya dapat tahu tidak dibenarkan keluar rumah. Malah nak jemur pakaian di belakang rumah pun ibunya tak kasih. Duduk kau dalam rumah, kau nak makan, kau nak apa, aku beli, aku siapkan. Begitu dahsyatnya keadaan. Jadi akhirnya apa yang berlaku pada budak yang hamil ni, kisahnya akan saya sentuh sebentar nanti. Dan ini berasal dari seberang tambak. Terima kasih pada pendengar kita yang gunakan nama samaran. Katanya nama sebenar saya ni, nama samaran saya Nurlia, bukan yang betul. Sebab dia tak nak tahu, tak nak jirannya tahu dan sebagainya. Baguslah kita menjaga mungkin hak pribadi orang lain, tapi kisah disampaikan. Kisah ini memang cukup menarik. Akan saya kembali sebentar nanti dengan kisah ini, tapi sekarang kita jawab panggilan dahulu. 669111897. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sembarang bukti yang boleh meresahkan kebenarannya. Ria 897. Kita teruskan kisah pengalaman dari pendengar kita. Yan, selamat pagi Yan, apa khabar? Selamat pagi, apa khabar? Selamat Raya ya. Selamat Hari Raya pada anda. Ni Yan buat panggilan dari mana Yan? Saya daripada rumah mungkin sini. Di kawasan mana rumah anda ni? Bedok. Dan pengalaman anda Yan tentang apa ni? Silakan. Ini pengalaman saya dah 3 tahun yang lepas. Saya telah kehilangan seorang kawan. Okey. Kehilangan seorang kawan saya ni disebabkan kemalangan jalan raya. Okey, pada hari itu hari yang dia meninggal tu adalah pada hari Khamis. Esoknya kita hari Jumaat lah. Jadi
yang waktu yang hendak dikebumikan adalah pada selepas solat zuhur. Jadi kami ke tempat tanah perkuburan untuk last lah kita menyusung jenazah ke sana. Jadi waktu tu ada lagi 2 jenazah yang sama waktu untuk dikebumikan. Jadi saya terdengar salah satu daripada jenazah itu adalah jenazah orang meninggal akibat hukum gantung lah. Jadi setelah semuanya dah selesai, saya berpakat dengan lagi 3 orang kawan untuk datang pada malam hari itu juga di tanah perkuburan Pusara Abadi untuk melihat sendiri suasana pada malam 12 saya kira. Jadi kami kembali, teman saya bersetuju, jadi kami kembali 4 orang. Telah sampai di sana dalam pukul 1:30 pagi. Saya telah memberikan kira macam arahan lah, kalau anda kata terjadinya apa-apa, apa nak buat kan. Jadi kita bagi 2 tim. Saya dan teman saya duduk di kubur jenazah orang yang digantung. Jadi maksud saya Abang Isi, dia salah satu daripada kawan saya tu duduk di sebelah kiri, saya duduk di sebelah kanan. Kita face to face lah. Dia duduk sebelah satu batu nisan, saya duduk sebelah satu batu nisan. Jadi lagi 2 teman saya tu selang berapa kubur lah. Satu juga mereka berduduk sama juga seperti macam mana position we are supposed to be lah. Jadi 1:30 tak ada apa-apa, 1:45 pun tak ada apa-apa. Jadi kami masih tunggu sampai pukul 2 suku pagi. Apa yang kami dengar waktu tu, apa yang saya dengar adalah sama dengan apa teman saya dengar yang duduk selang berapa jarak berapa kubur lah. Jadi setelah dah dengar macam tu, saya SMS kawan saya. Itu arahan saya lah, kalau terdengar apa-apa, kalau macam takut apa kan, kita through SMS, kita terus bergerak lah di situ lah. Jadi apa yang saya dengar Abang Gisi adalah tak nampak apa-apa, tak nampak macam benda-benda halus ni semua. Apa yang saya kira pengalaman saya di situ adalah saya telah mendengar sendiri dengan jelasnya orang meminta tolong, terutama seperti di tengah menjalani hukuman kubur, dengan suara nada yang begitu sakit dan pilu, minta tolong, terpekik macam seperti ini. Mak, tolong sakit. Ya Allah, tolong. Macam itulah orang saya dengar. Jadi bila saya dah dengar macam itu, saya SMS kawan saya. Jadi kita beredar dari situ. Setelah keluar daripada Pusara Abadi, kita ke jalan kayu punya kedai kopi. Jadi saya tanya kawan saya apa yang dia dengar. Jadi dia suruh saya cakap dulu, jadi saya suruh dia cakap dulu. Jadi kita belum campas, dia cakap dulu lah. Jadi apa yang dia cakap tu dia terangkan kepada saya sama seperti apa yang saya dengar. Itulah pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan sampai sekarang lah. Itu saja. Jadi kedengaran orang minta tolong, ini kira senang saya percayalah. Setelah dengar sendiri kan, saya percayalah apa yang telah ditetapkan akan ada lah. Setelah kita kembalilah. Terima kasih. Jadi suka tak kunci tu? Oh, kunci, terima kasih terima kasih Anda. Kunci anda, terima kasih. Itu anda masuk dalam tu. Waalaikumsalam. Penghargaan lah. Masih simpan dalam beg saya tu. Penghargaan. Terima kasih. Terima kasih Walaupun tak suruh apa. Tak apa, itu awak pergi datang dari tempat tugas, awak jumpa saya tu kira dah baik tu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan teruskan dengan pengalaman anda. Kawan tadi Yan, ketika adanya sesi otografi ataupun sesi otograf untuk DVD yang G12 tu, beliau datang jauh dari tempat tugas tu untuk serahkan saya satu keychain lah, yang ada KC Champion Misteri Jam 12. Terharulah, terima kasih atas sokongan. Dan juga akan saya kembali sebentar nanti dengan seorang lagi pendengar Radio Ria 897. Kalau ada kisah, saya ingin anda bercerita di 669-11897.
Saudara, sementara saya tunggu panggilan-panggilan anda, saya akan ceritakan pengalaman yang dikirimkan oleh Nurlia, seorang pendengar dari seberang tambak. Awal tadi anda sudah dengar kisah ringkasan awal kisah ini, di mana jiran sebelah ada seorang anak gadis. Anak gadisnya pula berbadan dua. Sebelum berumah tangga, sebelum bernikah, berbadan dua. Oleh kerana ibu dengan ayah nak menutup malu setelah mendapat tahu hal sebenar yang berlaku pada anak gadisnya, anak gadis tersebut tidak dibenarkan keluar rumah. Duduk dalam rumah, mandi, makan, semua. Belakang rumah itu tempat mandi mungkin. Jadi semua disuruhkan laku dalam rumah. Nak ke kedai, nak buat apa pun, semua dalam rumah. Tidak diberitahu berapa usia anak gadis ini. Tapi itulah, mungkin dia tidak bersekolah. Mungkin usianya 18-19 tahun, saya tidak pasti. Tapi kata Nurlia, rahsia yang disimpan itu akhirnya terbongkar. Biasa lagi sih, hidup berjiran di rumah kampung ni, orang akan bercakap. Kalau tidak kita, orang lain akan bercakap. Daripada perkara itu seolah-olah fitnah, tiba-tiba menjadi satu kenyataan yang benar. Akhirnya bila orang tahu ibunya rakan MJ12, tidak dapat terima hakikat, rasa malu, orang-orang semua cakap ibunya tertekan, ibunya malu, dan ibunya, saya difahamkan, ibunya telah pun melakukan apa jua cara untuk anaknya menggugurkan kandungan. Sampaikan ibunya nak tutup malu, nak tutup rasa malu, perasaan malu terhadap orang-orang kampung yang lain. Dia berjumpa dengan seorang bongo. Bila dia jumpa bongo hantar kasih barang. Mungkin, katanya Nurlia, saya tidak pasti, ini cerita yang saya dengar, tapi saya akan cerita pengalaman saya sebentar nanti. Apa yang saya dengar, bongo kasih barang, dia balik beri anaknya barang tersebut untuk dimakan, bukan sekali, beberapa kali. Rakan MJ12, akhirnya niat ibu yang nak anaknya gugurkan kandungan berjaya. Tapi Kisi, bukan saja kandungan berjaya digugurkan, malah setelah kandungan itu gugur, orang kampung semua dah tahu anaknya lat beberapa minggu meninggal dunia. Bayangkan para pendengar Ria 897, anaknya beberapa minggu kemudian meninggal dunia. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Setelahnya anak meninggal dunia beberapa minggu, dikatakan difahamkan daripada komplikasi lah yang dialami. Sebab mak budak ni mati-mati tak nak bawa anak pergi jumpa doktor, pergi hospital. Mati-mati disuruh bidan menguruskan anaknya. Betapa teruknya perangai seorang ibu nak menutup malu sampai melakukan sedemikian. Dipendekkan cerita Kisi, meninggal budak tu. Rakan-rakan yang MJ12, oleh kerana dia dah tak tahan dengan orang kampung cakap anak dia macam tu, mak bunuh anak, mak bunuh cucu. Kedua-dua suami dan isteri berpindah. Dah tak duduk sebelah saya lagi Kisi. Suami isteri berpindah ke tempat yang lain di mana kami pun tak tahu mana dia tinggal. Dan inilah kisah yang saya nak ceritakan tentang rumah kampung yang terbengkalai, yang kosong di sebelah rumah saya ini. Setiap hari Khamis malam Jumaat, saya, suami, mak saya akan nampak tingkap jiran, rumah jiran sebelah saya, mesti akan ada orang, seorang perempuan berdiri menggendong bayi. Hari Khamis malam Jumaat Kisi. Benda ini akan berlaku selepas waktu maghrib. Selepas terbenamnya matahari akan ada penampakan, tapi bukan senang. Kadang-kala boleh nampak, kadang-kala tidak, kata Nurlia. Kisi, ini di tingkat bilik anaknya akan menggendong bayi ni.
Kadang-kala bila kami suami isteri, saya dengan suami sedang tidur dalam bilik, saya dengan suami akan dengar kisi. Suami isteri akan dengar suara seperti seorang ibu mendayu-dayu menyanyikan anaknya. Berita ini menjadi begitu hangat sehingga kan ada beberapa penduduk kampung di kawasan itu juga tahu. Rumah itu kemudian menjadi tumpuan tempat orang-orang tertentu menimba menuntut ilmu-ilmu yang salah. Kisi tengah-tengah malam dengar gerbong-gerbong, bunyi seperti orang pecahkan barang. Saya dengan suami datang, Kisi bayangkanlah. Nampak Kisi budak ni dengan motor, dengan kawannya 2 orang, masuk dalam rumah dengan pegang barang Kisi, antaranya seekor ayam. Ayam hitam nak buat apa kalau tak tuntut ilmu hitam? Saya dengan suami dah memang singgahkan. Tingkap bilik saya ni dah tak pernah buka pun selepas waktu maghrib, mesti akan tutup sampai esok pagi bila matahari terbit. Sebab kadang-kala memang akan terdampak. Itulah pengalaman saya, Kisi. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Tapi sekarang rumah di sebelah ni dah tidak berbumbung lagi, semua dari pecahkan. Setelah ramai orang kampung buat aduan, tempat tu juga jadi sarang maksiat. Orang kampung juga telah pun bekerjasama untuk pecahkan rumah tersebut. Tinggallah kenangan di tapak tanah rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. kami akan kembali sebentar nanti. Itu kisah saudara, kisah dari Nolia, bukan nama sebenar, tentang jiran sebelah yang mungkin beliau takut sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Jadi dia rahsiakan nama kampung, dia rahsiakan nama sebenar beliau dan tidak menggunakan nama yang asli. Jadi bayangkan, kadang-kadang inilah yang saya harus tekankan di sini. Kita lebih utamakan apa orang cakap daripada menjaga perasaan keluarga kita, ataupun daripada membuat keputusan-keputusan yang tidak mendadak lah. Dan bila kita dengar orang cakap ni, orang lain ni macam tu lah, senang melata, cepat melata. Bila orang lain cakap, lemak dia ni, kau tahu tak, marah. Kak Ani blok ujung tu, dia cakap dia nampak kau keluangan jantan ke ni. Tak periksa, rupa-rupanya bukan keluar jantan. Ternampak kawan kau Ocet tu bertegur. Kak Ani ni buat cerita, mak pun dengar-dengar sebelah pihak. Jadi inilah antara perkara. Sebenarnya ada baiknya kita periksa. Dan kalau macam tadi kisah tadi, kalau anda lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ini saya tanya ni, ialah dalam situasi yang sama, di mana anak itu berbadan 2 sebelum bernikah, apa anda buat? Apakah anda akan lakukan? Jadi masalah ni masalah sosial sebenarnya. Jadi macam tadi diceritakan oleh Mulia, anaknya tu tak dibenarkan keluar rumah, duduk dalam rumah, makan minum sebab mak yang kasih makan, kasih minum, nak mandi pun cepat-cepat keluar masuk balik macam itulah. Jadi apa yang dilakukan pun tetaplah orang akan tahu. Jadi buah mulut, dah jadi buah mulut lagi stres. Ibu dapat, orang dapat tahu, malulah. Kemudian buat langkah yang mendadak, jumpa dengan orang-orang tertentu, dapatkan rawatan untuk gugurkan kandungan. Jadi bagaimana saudara? Apa kata anda? Mungkin sedang kita bergembira di hari raya, juga kita sedang mungkin begitu tekun mendengar G12, sama-sama lah berikan pendapat pandangan anda. Jadi bagaimana agaknya? Okey, yang lain boleh hubungi saya 669111897. Dan ingatlah, kalau boleh janganlah kita
mudah melatah bila orang cakap sesuatu. Kita harus duduk fikir, buat bertenang dulu. Kita kalau senang melatah, habislah hidup tak tenteram. Jadi mungkin pendapat pandangan anda lah di Facebook Ria 897. Yang lain, terima kasih kerana berkongsi gambar-gambar anda beraya. Macam-macam pisin saya tengok. 669-11897 Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kita teruskan dengan mendengar kita. Selamat tengah malam teman-teman. Selamat pagi Aduka, apa khabar? Selamat pagi, khabar baik. Baik, selamat hari raya pada anda. Baik. Jadi Aduka buat panggilan dari mana ni? Bunglei. Bunli. Orang Bunli telefon sekarang. Jadi Tempat nasi lemak power sana. wah, jangan cakap pasal nasi lemak nanti perut saya naik nanti. Jadi Aduka, pengalaman anda tentang apa ni? Tak ada, saya nak cerita pasal yang tadi, yang pengalaman yang dekat kampung pasal perempuan yang bersalin tu. Tentang apa ni? Silakan. Tak, sebenarnya yang pasal tadi tu, yang pasal pengalaman apa yang nak dibuat tadi tu, yang apa, perempuan tu punya kejadian. Saya punya pendapat, kalau boleh mak bapak dia tu tak patutnya buat macam situ. Tak ada anak dia lah. Mungkin mak bapak dia tu boleh berjumpa dengan tok penghulu ke, atau dengan kaunseling ke. Daripada dia buat macam gitu, rasa macam anyanya. Daripada anak dia boleh hidup lagi 60 tahun, dia macam sekat anak dia hidup baru berapa tahun gitu lah. Jadi itu sajalah saya nak cakap. Terima kasih Aduka soal hari raya. Baik, silakan di 669-11897. Di Facebook juga ramai yang telah pun berikan pendapat pandangan anda Bagus-bagus. Ada yang berikan pendapat yang serius lah. Ada juga yang berjenaka nampaknya. Tapi walaupun ingatlah, hanya satu hiburan. Kita ke hujung talian, jawab panggilan selanjutnya 669-11897. Ada di sini kiriman yang saya terima. Dan sementara saya tunggu anda hubungi saya. Daripada siapa ni? Kak Asia. Katanya, berkhabar Kisi? Nama saya Kak Asia. Berkhabar baik Kak Asia. Kak Asia bercerita, pengalaman kakak ni pendek saja Kisi. Tempoh hari kakak sedang nak tutup pintu rumah. Waktu tu 11 lebih malam Kisi, hari raya yang kedua. Jadi 11 lebih malam setelah kakak kemas semua, suami pun masuk tidur, anak-anak pun tidur sebab keesokan harinya bertugas dan bersekolah kan. Dah kemas, baru nak jalan depan pintu, nak tutup pintu ni, sedang tolak pintu, ternampak macam ada orang menjenguk tau Kisi. Mukanya hitam belegam, matanya terbeliak, kemudian dengar suara Kisi, kakak terus terpekik. Kakak tutup pintu sekuat-kuatnya, tutup tingkap. Ketakutan masuk bilik, suami pun memang dah terbangun lah sebab bunyi hempasan pintu dengan kakak terpekik. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Suami baru nak masuk tidur ni. Jadi kakak cakap lah, kakak ceritakan apa berlaku. Dan entah macam mana keesokan harinya kakak turun ke bawah dipilihkan cerita. Katanya kakak kita ni, kakak nampak Kisi ramai orang-orang Cina ni sedang bakar-bakar abu. Baru teringat Kisi, Hungry Ghost Festival. Habis Ramadan, mulanya bulan ke-7 dalam kalender Cina. Agaknya mungkin tu hantu Cina yang terlepas. Kakak pun rasa seram, tapi apa nak buat untuk menghilangkan rasa takut, kakak cakaplah benda-benda macam ni. Terima kasih Kisi kerana bacakan kisah kakak. Terima kasih kembali. Hello, selamat pagi. Halo Kisi, apa kabar Ren? Ya, ada kronik kes yang selamat dalam mengambut bulan Syawal ya. Terima kasih Pak Raden. Ya Pak Raden, selamat hari raya Ya, selamat hari raya bersama ya. Ini dan untuk semua misteri jam 12 ya, Pak Raden mengucapkan selamat hari raya. Kalau tersalah atau agak emosi Pak Raden cerita, Pak Raden minta ampun dunia akhirat ya. Nah, ini Pak Raden nak cerita satu lagi sih. Boleh, silakan. Tadi PC menyentuhkan tentang ini banyak dari pasal baby ibu melahirkan. Ini Pak Raden cerita satu, Pak Raden nasihat satu, ada satu kronik kes. Memang banyak kes alam-alam misteri, bukan saja berkaitan dengan alam gaib tentang misteri kronik, tapi ada satu kes ini untuk wanita-wanita. Ini ada orang banyak tak tahu kes antara kesampukan yang orang boleh terkena dan terjadi adalah apa tak kes tak kala mereka lepas melahirkan. Dalam bahasa Inggeris saintifik panggil apa? Postnatal blues. Postnatal blues ini adalah scientific
cara moden teknologi dapat boleh scan wanita semangat kehilangan lepas beranak kerana apa? Apabila dia meneran baby itu dalam keadaan itu pasal siapa sayang ibu yang melahirkan. Ibu melahir 19-10 hari ini kadang-kadang nyawa di hujung rambut. Itu pasal Pak dia cakap jangan derhaka dengan anak-anak kesian mak kita tahu sayang mother kita. Ini Pak dia cerita balik apa yang terjadi kisah. Sebenarnya kadang-kadang ada nak banyak malang 1000 kali malang. Ini terjadi antara segelintir wanita. Tapi kalau boleh doakan setiap wanita melahirkan. Kalau ini terjadi selalu bunting sulung kisah. Kadang-kadang tak bunting sulung, bunting anak kedua atau ketiga. Postnatal blue ini adalah saintifik yang telah di-scan oleh Mak Saleh yang diorang dapat tahu mental depression anxiety yang begitu teramat sangat lepas melahirkan sampai diorang boleh jadi tekanan jiwa dan boleh jadi psychoactic. Tapi itu dari segi saintifik. Tapi dari segi Islam atau kemaluan dia dipanggil apa tak kisah? Semangat telah patah dan telah jadi lolang-lolai, lemah lolai gara-gara kerana melahirkan anak. Dan kerana apa tak kisah? Puncanya itu apabila baby dia nak meneran anak itu, keadaan nafas dan diri dia tu mak bila dia nak meneran anak kisah, apabila kalau dia melalui dia sebenarnya kisah ada dua. Baby ni kadang-kadang mereka melahir secara normal, mereka melahir secara cesarean. Tapi yang Pak Adi dapat saya chronic case ni kisah, wanita ni dia lahir anak tu melalui cesarean. Sebab apa? Dia tak ada kuat tenaga nak normal birth. Tapi sama ada normal birth atau sama ada cara cesarean, mereka kalau mereka mempunyai jiwa emosi yang terlampau sedih, takut, sebenarnya kisah postnatal blue ni adalah satu penyakit yang mereka ni waktu nak melahirkan, sebelum melahirkan mereka takut macam baby ticket, mereka takut nak meneran anak dan mereka takut tengok baby tu, nak mengeluarkan baby tu. Jadi siapa-siapa kalau dalam tanda-tanda nak melahirkan, syarat-syarat mengandung, fikir positif, fikir cakap suka aku dapat baby dari benih husband aku yang halal. Jadi bila sangka baik, semangat perjuangan untuk melahirkan ada. Tapi apabila mereka rasa takut, kalah badi, itu yang apabila mereka saat melahirkan, saat bila nak tiba melahirkan, akan terjadilah postnatal blue lepas mereka melahirkan. Anak mungkin selamat dilahirkan melalui cesarean, pembedahan melalui operasi perut atau melalui cara biasa, tapi akan menjejas pemikiran dia. Sebab apa? Dia telah memfikirkan dulu bagaimana aku beranak ni, nak teran anak aku, takut aku macam mana kepala budak nak keluar, macam mana lagi. Jadi tanpa dia sedar kisah, hitungan dia terhadap memikir macam mana nak melahirkan anak ini ada macam antara takut dan tak takut, gelisah berdebah. Apabila dia melahirkan, pemikiran dia akan terperanjat tanpa dia sedar yang anak dia dah lahir. Tapi gangguan tu menjejas fikiran. Bila dia pergi doktor, saintifik mengatakan postnatal blue. Tapi dalam bahasa Melayu kita, itu adalah semangat telah terencat. Sebab apabila anak keluar, gara-gara terperanjat kerana fikir bukan-bukan sebelum melahirkan anak. Dan apabila kalau, dan ini Pak Din nak cerita contoh, Pak Din telah ubat satu chronic case. Apabila wanita telah kena postnatal blue kisah, kalau dia tak kena pada pakar yang berubat dia, kisah sedih atau apa tak kisah, anak dia pun dia macam tak nak, anak dia pun dia benci, anak dia pun dia tak nak berdukung kisah. Dia macam fikiran dia melalut. Kalau siapa-siapa Pak Radin bohong, tanyalah wanita-wanita yang pernah kena postnatal blue, diorang akan mudah terbawa beban. Kadang-kadang anak dia tak nak menyusukan kalau dia ada susu badan, dan kadang-kadang anak dia diabaikan. Bukan diabaikan kisah, sebab fikiran dia